Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada semua. Okey, hari ini kita akan belajar topik baru iaitu vektor. Okey, tapi sebelum tu, saya nak daripada kamu ni. Di antara 3 gambar yang saya bagi ini, ke manakah tempat pilihan percutian anda selepas tamatnya COVID ni? Dah tak ada COVID ni, jadi parent kamu nak ajak kamu jalan. Jadi kamu tengok gambar 1, 2, 3 yang manakah kamu minat. Tolong masukkan dalam ruangan chat. 1, 2, 3, 3. 1, 3 pun banyak enggak? Cikgu Dalina nak 2. Irma Hasmi. Kalau saya akan ambil 2 lah. Dia masing-masing punya kegemaran kalau kita tengok nombor 1 tu, siapa tahu nombor 1 tu kat mana sebenarnya? Siapa tahu nombor 1 tu kat mana? Kamu tengok pokok-pokok hijau tu. Cameron. Azril, bagus. Tahniah Cameron. Nombor 2 ni sebenarnya dekat Malaysia tau. Dekat Malaysia. Rasanya saya bagi clue sikit. Ini pulau apa sebenarnya? Siapa tahu? Ataupun siapa pernah pergi rasanya? Pulau Pangkor, kurang tepat. Lagi satu. Pulau ni memang cantik. Macam Maldives. Ni bukan dekat area Mersing ke? Apa nama dia? Itu dah betul lah tu. Pulau apa entah kat Mersing tu. Nanti kamu Google Pulau Rawa. Memang lawa. R-A-W-A, Pulau Rawa. Dia macam Maldives. Dan terakhir sekali kat sini pun dekat Malaysia juga. Saya bagi clue. Dia tak jauh daripada, dia dekat Pahang. Dia kat Pahang. Kat mana ni sebenarnya nombor 3? Betul ke Pahang? Betul ke? Pahang. Cameron Highland Pahang kan? Nombor 3. Siapa pernah pergi kat sini? Naik roller coaster ni. Cikgu Darina pernah pergi kat ni? Ni bukan Genting ke? Genting. Betul, ni Genting Highland. Siapa pernah pergi Genting? Azrim cakap Genting. Jadi jomlah kita bersama-sama mendoakan agar kita punya COVID ni selesai dengan cepat. Kita boleh jalan. Jadi seperti biasalah saya mengingatkan tips kita apabila berada di rumah. Apabila berada di rumah, kekalkan kita punya postur badan bila kita duduk. Bila baring tu jangan lama sangat baring. Asyik tengok TV je kan. Kita jaga seperti biasa. Tips kekalkan motivasi belajar di rumah. Kamu tengoklah kita norma baru, fikirkan mesti ada pembelajaran atas talian. Pembelajaran tidak semestinya berada di sekolah. Hormati dan hargai semangat guru anda dan yang sentiasa memikirkan anda. Ingat, masa sangat penting, masa yang berlalu tidak akan berulang. Disiplinkan diri anda untuk belajar. Anda memang hebat. Jujur pada diri untuk belajar sendiri dan jujur juga pada kamu untuk menyimpan kod kelas kita pada hari ini. Jangan bagi tahu kawan tau. Sebelum saya bermula, boleh tak Cikgu Darina memberi kod kelas kita yang pertama? Kod kelas kita yang pertama hari ni adalah nombor 5. Nombor 5. Nampak tak? Nombor 5. Dapat? Nombor 5 ya. Terima kasih. So di sini kita akan belajar satu subtopik iaitu 8.1 iaitu vektor. Vektor. Simple sahaja, tak susah pun, senang je. Jadi untuk 8.1 kemahiran yang kamu akan belajar ialah membanding bezakan antara vektor skala dan seterusnya, mengenal pasti sama ada suatu kuantiti vektor tu skala ataupun vektor. Dan memberi justifikasi. Lepas tu mewakilkan vektor menggunakan tembereng garis berarah. Dan tata tanda vektor serta menentukan magnitude dan arah vektor. Apa benda tu? Yang ketiga, membuat dan mengesahkan konjektor tentang sifat-sifat pendaraban vektor dan skala. Dan terakhir sekali, membuat mengesahkan konjektor tentang vektor selari. Nampak macam susahnya tapi sebenarnya simple insyaAllah. Seterusnya aktiviti pertama, mari kita membanding beza dan mengenal pasti vektor dan skala. Jadi kita nak tanyalah kamu ni, vektor ni ada 2 perbezaan, ada 2 jenis kuantiti iaitu vektor dan skala. Jadi di sini kalau kamu tengok, apa itu kuantiti vektor, apa itu kuantiti skala? Vektor kuantiti and skala kuantiti.
Untuk vektor adalah kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Okay, magnitude and direction. Okay, itu vektor. Dia ada dua. Okay. Tetapi skala kuantiti hanya ada magnitude sahaja. Okay, dia tak ada direction. Itu kamu kena tahu. Itu perbezaan kuantiti vektor and kuantiti skala. Jadi kalau soalan simple ditanya, dia akan cakap macam ni contohnya. Okay. Okey, contohnya macam ni. Okey, ini berdasarkan buku teks kita ni. Okey, kita ada suhu cecair yang diletakkan dalam peti sejuk ialah negatif 12 darjah Celsius. Okey, suhu tu dia ada cakap tak? Dia bergerak. Okey, tak ada direction kan? Maksudnya dia ada magnitude sahaja. Jadi boleh bagi tahu tak kalau suhu tu sebenarnya jenis kuantiti, skala kuantiti ataupun kuantiti vektor. Siapa nak bagi tahu saya untuk suhu ni? Kuantiti cikgu. Okey, bagus. Skala kuantiti yang kita boleh ukur tetapi dia tak ada direction. Okey, terima kasih. Okey, lepas tu kuantiti vektor tu adalah yang yang lagi gambar lagi satu tu. Sebuah kereta bergerak di jalan raya ke arah selatan dengan 80 km per jam. Maksudnya kita ada direction ke selatan, lepas tu kita ada magnitude-nya iaitu 80 km per hour. Itu contohnya lah. Jadi kita akan dapat bayangkan perbezaan mereka. Okey. Seterusnya ya. Okey, contoh. Kita refresh balik yang tadi. Okey, latih diri 8.1. Okey, soalan nombor 1 ni. Okey, tentukan sama ada kuantiti berikut adalah kuantiti skala. Ambil highlight. Okey, kuantiti skala ataupun kuantiti vektor. Skala kuantiti ataupun vektor kuantiti. Okey, soalan A, cecair X mempunyai ketumpatan 1.2. Yang mana satu? Kuantiti skala ataupun kuantiti vektor? Siapa nak jawab? Okey, skala. Okey, contohnya give your justification. Berikan justifikasi anda. Kenapa anda kata skala? Sebab dia ada magnitude saja. Yes, bagus, tahniah. Okey, seterusnya untuk B. Sebuah kotak seberat 150 N ni, diangkat setinggi 1 meter dari pantai. Okey, kuantiti vektor atau skala? Kuantiti vektor. Okey, bagus. Kenapa? Justifikasikan jawapan anda. Kerana kuantiti itu mempunyai magnitude dan arah. Yes, bagus, tahniah. Terima kasih. Ada 4 kali ni nak bagi kamu ingat Okey, isi padu bagi sebotol air mineral ialah 1.5. Skala ataupun vektor? Betul lah. Kuantiti skala ataupun kuantiti vektor? Okey, kenapa? Sebab ada magnitude saja. Kenapa skala sayang? Yes, bagus. Macam tu tau. Okey, last kali. Tempoh percutian Suzy ialah 3 hari 2 malam. Nak pergi Pulau Kapas ni. Kuantiti skala ataupun kuantiti vektor? Siapa nak tolong? Okey, yang terakhir ni. Tempoh percutian Suzy ni ialah 3 hari 2 malam. Okey, kuantiti skala ataupun vektor? Okey, vektor. Terima kasih. Vektor. Okey, kenapa vektor ya? Sebab ada arah dengan magnitude. Okey, terima kasih. Okey, sebenarnya percutian ini adalah kuantiti skala. Okey, bukannya vektor sebab dia tak ada arah. Jangan fikir nak pergi jalan ke Pulau Kapas, bukan tau, jangan tau. 3 hari 2 malam, skala dia tak ada magnitude. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, apa lagi selepas ini? Ada lagi ke? Oh, dah habis dah. Jadi insyaAllah kamu dah boleh membeza bandingkan kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Okey, jom kita tengok aktiviti yang kedua. Okey, mewakilkan vektor menggunakan tembereng garis berarah dan tata tanda vektor serta menentukan magnitude arah. Okey, magnitude dan arah vektor. Okey, sebagai contoh. Okey, vektor dia boleh ditulis dalam bentuk huruf. Contohnya PQ. PQ tu dia ada anak panah, arrow atas dia.
Itu adalah vektor. Ataupun bukan PQ je, kadang-kadang vektor AB. Jadi kita buat arah macam tu, anak panah macam tu dia bentuk arrow. Okey. Ada juga vektor ditulis dalam bentuk huruf itu dibolkan, dipekatkan. Ini pun boleh vektor, dan vektor juga boleh ditulis dalam, macam mana kita nak sebut ni? Siapa boleh sebut ni? Type ke? Macam nak sebut dia ni? Siapa pandai? Saya pun confuse nak sebut dia ni. Dia ada type ni tanda dia ni. Dia ada cacing ni. Saya suka panggil cacing dia. Tak percaya Tidal macam mana? Tidal. 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 Ke saya salah eja ke betul eja ni? Betul saya, tapi tidal ke tidal macam tu lah. Tidal, tidal. Siapa yang pandai, kamu boleh tahu lah ni. Okey. Tapi dia ada bentuk, saya suka panggil A cacing dia macam cacing ataupun ombak kan. Dia bukan A sahaja, kadang-kadang B pun boleh. Letaklah dia punya ekor kat bawah tu. Okey. Jadi kalau kamu jumpa bentuk-bentuk begini, okey, kebiasaannya dia adalah vektor. Okey. Jadi, jom kita tengok seterusnya. Okey, contoh perkara-perkara atau konsep asas yang kamu kena tahu. Okey, dekat sini kalau saya tunjuk, ini adalah daripada muka surat 215. Konsep-konsep vektor yang kamu kena tahu ialah vektor sifar. Okey, vektor sifar. Okey, vektor sifar ialah suatu vektor yang mempunyai magnitude sifar dan arahnya tak dapat ditentukan. Vektor sifar diwakili oleh kosong. Contoh yang dibagi kat sini lah. Kalau kamu tengok kereta lumba bergerak dalam litar yang berbentuk bulatan. Okey, titik awal dan titik terminal dia sewaktu kereta tu bergerak, kita tak tahu mana yang awal, mana yang akhir, dia sentiasa berpusing kan. Jadi, vektor bagi sasaran kereta lumba tersebut ialah vektor sifar. Ini contohlah. Tapi kamu jangan risau. Okey, tak adalah dia tanya sebegitu detail, kamu kena faham lah apa itu konsep vektor sifar. Okey, contoh lagi satu. Okey, vektor yang sama. Okey, dua vektor yang sama jika kedua-dua vektor mempunyai magnitude dan arah yang sama. Sebagai contoh macam ni. Okey, saya dengan Cikgu Dalina naik basikal bersama-sama. Okey, tapi arah yang sama, kelajuan yang sama. Itu contoh. Jadi vektor dia sama. Okey. Okey, jadi itu adalah vektor yang sama. Okey. Tengok. Seterusnya yang terakhir adalah vektor negatif. Okey. Apa itu vektor negatif? Okey, mempunyai magnitude yang sama tetapi arah yang bertentangan. Boleh tak bagi contoh kat saya, apakah contoh vektor negatif? Macam tadi vektor yang positif yang sama, saya sama-sama naik basikal dengan Cikgu Dalina. Siapa nak bagi contoh dengan saya? Agak je bantai je, salah tak apa. Macam manakah contoh vektor negatif? Siapa boleh tolong? Ada tak yang nak tolong? Ada tak? Tak ada pun ni Cikgu Dalina. Senyap je mereka ni. Okay. Okay, siapa saya nak panggil ni? Ahmad Haris ada? Ahmad Haris? Tak ada pula ni. Mana mereka-mereka ni, Cikgu Dalina? Irma Hasni ada? Irma Hasni. Jika cikgu kalau kereta api dia selisih, Azril dah jawab. Okey, betul lah tu. Okey, kalau kereta api berselisih, dia berpandangan tapi laju yang sama tapi arah yang berbeza. Betul. Contohnya ataupun contohnya macam tadi, saya Cikgu Dalina ni nak naik basikal tapi arah yang bertentangan. Cikgu Dalina pergi kiri, saya pergi kanan contohnya. Macam Azril cakap tadi, kereta api yang berselisih. Macam tu dia berselisih, berlawan arah. Okey, itu contohnya vektor negatif. Okey, seterusnya. Okey, untuk konsep vektor. Contoh saya bagi tembereng garis. Okey, tembereng garis ni arahnya P ke Q. Okey. P ke Q. Jadi dia bagi P ke Q tu adalah A. Jadi kita boleh tulis vektor PQ sama dengan A. Okey. Okey, lepas itu ini adalah vektor yang sama, yang positif, arah yang sama tau. Okey, kalaulah saya sebut nak cari vektor QP, okey, kamu rasa apakah jawapan dia? Kalau PQA, okey, QP, kamu rasa apa jawapan dia? Vektor QP, dia terbalik.
Negatif A. Ya Allah, pandainya kamu. Okey, umur. Okey, tahniah. Terima kasih. Sebab dia melawan. Bila kita sebut PQ, okey, dia melawan anak panah. Okey, bertentangan arah. Okey, bertentangan. Okey, sepatutnya anak panahnya ke kanan. Tetapi kita sebut QP, jadi dia akan jadi negatif A. Okey, terima kasih. Itu konsep asas, okey, yang kamu kena tahu. Okey, seterusnya. Kita dah masuk, okey, latih diri 8.2. Okey, kalau kamu tak nampak sangat rajah di sini, kamu boleh tengoklah 8.2 ni. Cikgu Buka Nurul, surat. Ya Cikgu sayang. Nurul, boleh kita bagi kod kelas yang kedua? Okey, tolong catat ya. Cikgu Dalina nak bagi kod kelas yang kedua. Nanti kamu gabungkan ke empat-empat supaya kita boleh masukkan dalam link kehadiran. Okey, tolong Boleh simpan, nampak jangan tak? bagi tahu kawan. Okey, silakan Cikgu Dalina. Nampak? Kod kelas yang kedua hari ni adalah 7. Nampak tak? Nampak cikgu? Okey. Kod kelas kedua kita hari ni adalah 7. Okey, 7. Okey. Okey, 7. Okey, sekarang kamu dah dapat 2 kod kelas Okey, kod kelas pertama dah dapat. Okey, kod kelas kedua adalah 7. Simpan, nanti kita masukkan dalam link kehadiran online. Okey, murid-murid. Okey, kita tengok 8.2 ni muka surat 216. Okey, 216. Okey. Okey, 216. Okey, di mana rajah di sebelah menunjukkan vektor F yang mewakili daya ke atas suatu objek dari J ke K. Tengok, dia dah bagi tembeling garis daripada J ke K. Okey, cari magnitude dan arah bagi vektor itu. Okey, saya nak cerita kat kamu. Dia nak cerita tentang magnitude. Okey, dia tentang magnitude. Kalaulah kamu dapat soalan yang macam ni, okey, magnitude magnitude kita cari X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 square root. Okey. Kalaulah gambar rajahnya tidak ada koordinat, okey, kita kena cari pergerakannya dalam bentuk segitiga 90 darjah. Pergerakannya seperti translation. Okey, kalau translation kita X dulu baru Y. Okey, kalaulah X ke kanan positif, X ke kiri negatif, Y ke atas positif, Y ke bawah negatif. Translasi kamu dah belajar kan? Okey, jadi sekarang cikgu nak bentukkan dia segitiga 90 darjah daripada J ke K. X dulu Jadi J ke K, kedudukannya macam ni. 90 darjah kat situ. Jadi dekat sini dia dah cakap satu kotak mewakili 1 cm, berarti dekat sini 2, kat sini 4. Kalau kamu tak jelas, kamu tengok buku teks kamu. Okey, 2 dengan 4. Jadi dekat sini kita boleh cari magnitude. Okey, magnitude saya. Magnitude saya adalah 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Macam tu. Okey, jadi kita akan dapat di sini, kamu masuk je dalam kalkulator, kamu akan dapat 20. Set 20. Jadi jawapan kamu boleh biarkan dalam bentuk set 20 pun boleh, atau kamu boleh carikan cari dalam perpuluhan, biasakan jadi dalam 4 significant figures, 4 angka bererti. Baru kita tahu magnitude. Okey, tetapi arah pula macam mana? Okey, korang dah belajar bearing ke? Bearing dah belajar tingkatan berapa Cikgu Dalina bearing? Bearing ada lagi ke dalam silibus KSSM? Rasa macam tak ada kot. Tak ada rasa. Dah tak ada Bearing. Alamak, sana. KSSM. Okey, sebab dekat sini untuk soalan ni dia melibatkan bearing pula, arah dia pula. Okey, tak apa, saya tunjuk je supaya nanti kamu pun boleh buat. Okey, so sekarang kita tengok Okey, so sekarang kita ada arah utara. Okey, arah utara. Jadi saya buat arah utara kat sini. Okey. Kat sini utara. Okey, jadi sekarang kita nak tahu dia bergerak daripada arah utara ke garisan merah ni. Kita nak tahu berapa degree sebenarnya, berapa sudut dia. Jadi tadi kan kita dah buat segitiga 90 darjah, sini 2, sini 4. Jadi saya keluarkan segitiga 90 darjah saya.
Okey, dekat sini 4, sini 2. Saya cari dulu theta 2 kat sini. Sebab kita nak cari theta 1. Okey, jadi kita ada opposite. Okey, kita ada opposite, kita ada adjacent. Kita nak guna soh ke cah ke tuah? Kalau ada O dan A, siapa nak tolong? Soh ke cah ke tuah kalau ada O dan A? Soh ke cah ke tuah? Siapa nak tolong pilih ni? Soh, cah, tuah. Tua ke Tua ke, cikgu? cikgu? Noliana. Okey, Irina. Okey, betul tua. Thank you. Ada yang dah type. Okey, betul. Tua. Jadi satu kita ada O dengan A. Jadi yang lain kita tak terima lah. Jadi kita letaklah tan theta yang 2 ni sama dengan opposite per adjacent. Jadi kamu shift tan. Okey, kamu akan dapat berapa dia kat sini? 63.43. Okey, sekarang kita nak cari sudut di sini sebenarnya. Daripada utara hingga ke garisan merah tu. Jadi nak cari theta 1, 90 darjah tolak 63.43. Di sini kamu akan dapat 26.57. Okey, kalau nak tulis bearing arah, kalau nak tulis arah dia mesti 3 tempat tau. 1, 2, 3. Kalau kat sini ada 2 sahaja. Jadi kamu terpaksa letak kosong kat depan. 26.57. Okey, arah tidak ada degree. Biar macam tu je. 026.57. Okey. Jadi itulah magnitude dan arah untuk JK. Okey. Ada tak soalan di sini? Okey, kalau tidak ada kita terus bergerak. Okey. Jadi di sini kita masih di dalam latihan 8.2 cari pasangan vektor yang sama dalam rajah di bawah. Okey, tolong buka mata betul-betul. Kita nak cari pasangan vektor yang sama. Contoh, saya bagi vektor MN. Okey, kamu fokus kepada vektor MN. Sini vektor MN. Okey, vektor yang mana sama? Kamu tengok MN tu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cari mana yang sama. Siapa nak bagi tahu saya? Type pun boleh, cakap pun boleh. Tolong cari. Mana vektor yang sama? MN sama dengan vektor mana? Okey, CD. ada CD. Okey, jom kita tengok betul ke tidak. Okey, betul. Terima kasih CD. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, EF. Siapa nak tolong saya? EF. EF. Apa sayang? Tak dengar. EF cikgu. Okey, jom kita tengok. Okey, betul Tahniah. Okey, Haris pun jawab KL. Okey, betul Tahniah. Okey, E. Vektor E. Mana dia yang sama? E. Okey, tengok betul-betul. B. Cikgu. B. Okey, betul Tahniah. Murid-murid, kalau kamu nak jawab tapi salah, jangan malu tau. Tak apa, salah. Tapi yang penting kamu mencuba. Okey, seterusnya F. Mana F? C cikgu. Mana C saya? Okey, tengok. Yes, betul Tahniah. Okey, jom kita tengok seterusnya. Ada lagi tak vektor A? D. Okey, bagus. D. Kita tengok seterusnya. GH. AB. Ya Allah, pandainya. Betul, Tahniah. AB. Okey, seterusnya kita tengok. Okey. Okey, seterusnya soalan B. Nyatakan vektor negatif bagi AF. Apa itu vektor negatif? Ingat, vektor negatif adalah bertentangan dengan AF. Siapa nak tolong? Siapakah vektor negatif bagi AF? CD. Okey, jom kita tengok. Vektor negatif tau. Okey, vektor negatif memang CD, tapi CD tu positif. Kita terbalikkan dia punya nama huruf. Okey, terima kasih. Okey, 50% lah. Okey, terima kasih. Okey, lagi sekali. Okey, FE. CB.
Okey, bagus. Terima kasih CB, Tanya. Dan terakhir sekali, vektor ED. DA. DA. Okey, bagus Tanya. Okey, jadi alhamdulillah kamu dah boleh bezakan vektor negatif, vektor yang sama. Okey. Okey, seterusnya kita masuk aktiviti yang ketiga, membuat dan mengesahkan konjektor tentang vektor selari. Parallel vector. Okay, parallel. Okay, so sekarang saya tengok contoh kat sini. Okay, vektor PQ diberi. Okay, dua kotak mewakili A. Kalau kamu tengok kat sini ya. Okay, selepas itu vektor RS, kalau kamu tengok vektor RS ni ada berapa kotak ni? Okay, cuba kamu tengok vektor RS kamu ada berapa kotak? R ke S? 3. Okey, bagus. 3. Jadi yang penting kamu kena tahu dulu dia punya kotak dia berapa. Okey, parallel vector, okey, ataupun vektor selari, kebiasaannya kita menggunakan skala. Okey, contoh dia macam ni. Saya suka ambil yang paling besar dulu. Contohnya vektor RS sebenarnya berapa kali ganda ya vektor PQ? Macam tu. K tu iaitu pemala ataupun skala. Kita nak tahu vektor RS ni berapa kali ganda vektor PQ. Jadi itu asas dia untuk parallel vector. Kita kena cari nilai K tu. Okey, macam mana nak cari nilai K tu? Okey, masukkanlah. Oh, vektor RS ada dua kotak ni mewakili A. Okey, dua kotak ni mewakili A. Saya letak sekejap. Okey, PQ kejap sini adalah A. Saya gantikan. Kalau kamu rasa kalau 3 tu berapa A sebenarnya? Boleh tolong saya tak rasa-rasanya? Kalau 2 kotak mewakili 1 A, kalau 3 kotak mewakili berapa? Siapa nak tolong saya? Ini macam ratio. Okey? Kalau kamu tak dapat idea tak apa. Siapa nak tolong? Edina Husna jawab 1.5. Ya Allah, betul 1.5. Sebab kamu tengok kalau sini 2 kotak mewakili 1 A, setengah kotak ni 1/2 lah. Maksudnya 1.5. Okey, 1.5 tu bermaksud 3/2 A. Macam tu. Okey. Jadi sekarang kita nak cari nilai K. Maksudnya 3/2 A kita bahagi A ni. Okey, kita akan dapat K. Kita potong lah. Kita potong A tu. Dia ada banyak cara. Ini salah satu cara. Jadi kita akan dapat K tu adalah 3/2. Macam tu. Jadi kita dah dapat nilai K. Okey. Terus kita masukkan. Oh, RS sama dengan 3/2 PQ. Kita berjaya membuat persamaan ini. Bermaksud ia adalah parallel vector. Okey. Ingat, kalau dapat parallel dia mesti kita kena cari dia punya skala ataupun pemala dia. Jadi kita carilah. Yang K tu boleh ditulis apa-apa simbol. M pun boleh, N pun boleh. Kadang-kadang dia letak lambda pun boleh. Ikut bergantung kepada soalan. Okey, untuk pengetahuan kamu, RS sama dengan 3/2 PQ. Tetapi kita boleh tulis macam ni juga tau. Tak salah. Saya 2 tu saya naik ke atas, saya dapat 2 RS. K sama dengan 3 PQ. Saya nak dalam sebutan PQ pula. Bererti 2/3 RS sama dengan PQ. Kita tukarkan nombor di sebelah kiri. Tetapi tak cantik macam ni sebab skala sebelah kanan. Saya susun semula macam ni. 2/3 RS. Jadi mana-mana boleh diterima. Okey? Okey. So kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, dia masih parallel. Okey, apa-apa pun kita nak cari nilai K dia. Kalau saya tahu dia parallel, saya terus buat macam ni. Saya suka yang panjang dulu. Maksudnya vektor VW sama dengan saya letak K TU. Saya buat macam tu dulu. Jadi jom kita cari dulu. Oh, dekat sini pergerakan dia, cara dia 2 dapat 1 B. Okey, cuba teka VW ni ada berapa B? Kamu pun contenglah gambar rajah. Okey.
2, 1. Kat sini rasanya berapa B ni? Ada 3 kali. Jadi, okey bagus. Ada dah tulis kat bawah. 3, okey bagus. 3B. Okey bagus. Jadi cikgu pun gantilah. VW adalah 3B. Okey, K, TU adalah B. Jadi cikgu nak cari K ni. 3B bahagi B ni sama dengan K. Jadi K tinggal 3. Kita dapat pemalar kita 3. Teruslah kita buat, vektor VW adalah 3 kali ganda TU. Macam tu. Okey, berjaya. Ini yang pertama kalau kamu nak dalam sebutan VW. Kalau kamu nak sebutan TU, okey, 3 saya bawa ke kiri, akan dapat 1/3 VW sama dengan TU. Okey, jadi saya susun sebutan TU 1/3 VW. Ini bentuk yang kedua. Jadi dua-dua boleh diterima. Okey, ada tak soalan untuk ini? Okey, kalau tidak ada, okey. Cikgu Nurul, Kita masuk terakhir sekali. Ya sayang. kalau tak ada soalan saya nak bagi kod kelas yang ketiga untuk hari ini. Okey, boleh teruskan. Okey, kod kelas yang ketiga untuk hari ini ialah nombor 7. Okey, 7. Dapat? Nampak tak? Okey, kod kelas yang ketiga hari ini ialah 7. Okey, Okey. kod kelas kita yang ketiga simpan siapa yang baru masuk kita mulai daripada hari ini kelas online kita ada kod kelas. Okey, kod kelas. Jadi kod kelas kita tu ada 4. Jadi kamu akan kumpul, rahsia jangan bagi tahu kawan-kawan. Jadi bila kamu online, bila kita nak isi kehadiran online tu nanti kamu akan masukkan 4 kod kelas tu. Saya nak tahulah sama ada kamu fokus ataupun tidak dalam kelas kita. Jadi kalau siapa dapat full kod kelas 3 mata, nanti kita kira lah siapa mata yang paling banyak. Okey, macam itulah. Okey, sekejap tau, sebenarnya saya nak buat kelas point ni tahu. Saya tak tahu kenapa dia tak dapat nak detect. Saya takut saya punya line ni slow pula. Sekejap ya. Okey, tak apa, kita masuk dulu yang ini. Okey, ini adalah yang terakhir. Lepas tu kita habis dah, kita buat latihan je. Okey, kita masuk yang terakhir di sini. Rumusan kelas pula pergi ni. Kejap ya. Okey, sini. Okey, kita dah belajar parallel. Okey, parallel vector. Okey, lepas tu parallel vector pun sama juga konsep dia dengan collinear vector. Collinear tu bermaksud segaris. Okey, di mana titik PQR is collinear tu maksudnya PQR ialah segaris, berada di atas satu garisan yang sama. Okey, dan contoh Q ni kita panggil titik sepunya. Okey, kita panggil titik sepunya kalau saya tulis macam ni. Okey, maksudnya saya kata macam ni. Vektor PQ sama dengan K vektor QR. Contoh, ini kita panggil vektor sepunya. Okey. Okey, sebab apa vektor sepunya pula? Titik sepunya sebab dia kongsi titik. Okey, kalau ada titik sepunya, okey, bermaksud dia adalah collinear ataupun sebaris. Okey. Jadi konsep dia adalah sama, tetap juga nak mencari pemalar. Okey, sebagai contoh, saya buat macam ni lah. Okey, saya buat macam ni juga. Okey. Vektor PQ, okey, sama dengan K vektor QR. Contoh sebab kita nak tahu dia segaris ataupun tidak, kita kena cari nilai K. Jadi daripada sini kita tahu apakah vektor PQ. Okey, 2A. Okey, macam tu. Lepas tu K, apakah vektor QR? 6A. Okey, sekarang kita nak tahu apakah nilai K. Maksudnya 2A kita bahagi 6A. Okey, jadi kita dapatlah K sama dengan 1/3. Okey, kita kecilkanlah, ringkaskan pecahan. Jadi di situ kita tahulah, vektor PQ sama dengan 1/3 vektor QR. Dapatlah. Jadi bila kita dapat
nombor nilai K tu, okey, bererti okey kita berjaya nak menunjukkan dia adalah kolinier ataupun segaris. Okey. So di sini ada soalan ke? Okey, kalau tak ada soalan, okey, kita nak buat latihan sikit. Okey, 3 soalan je rasanya. Tetapi sekejap ya. Cikgu Dalina. Ya. Kejap Kejap tahu sebab saya tak dapat nak connect saya punya PowerPoint ni dengan class point. Sebenarnya ada class point. Kejap tahu saya cuba masuk balik. Dia tak dapat detect. Rasanya tak berjaya ni nak buat class point kita ni. Tak apa, kita teruskan dulu Cikgu Dalina. Tak apalah ya. Okey. Okey, tak apa. Kita pergi ke latihan. Okey. Okey, seperti biasa. Okey, kita tengok sekarang latih diri 8.3. Okey, vektor PQ. Okey, kita refresh balik, tengok balik vektor PQ. Mana yang sama dengan vektor, okey, bukan yang sama. Okey, sekarang ni PQ dengan vektor A adalah selari. Okey, kita nak tahu PQ tu ada berapa A? Macam mana cara dia? Kamu tengok kotak. Okey. Kalau kamu tengok kotak kat sini, yang pertama saya tunjuk dulu Okey. Tengok nak jadikan dia bentuk macam ni. Oh, kat sini adalah 4 kotak lah. Jadi kat sini 2 kotak. Okey. Jadi sebenarnya PQ ni berapa kali ganda dengan A? Jadi kalau saya nak cari PQ maksudnya 2 bahagi 4. Maksudnya kita akan dapat 1/2. Oh, maksudnya PQ ni sama dengan 1/2A. Betul ke 1/2A? Setengah daripada A. 4 jadi 2. Okey, siapa dapat tangkap apa yang saya nak sampaikan? Okey, maksudnya kita nak cari vektor PQ, dia tak sama, dia selari tapi dia tak sama panjang. Jadi kita dapat buat satu pemalar ataupun K dekat depan dia di mana? Oh, PQ tu sebenarnya 1/2 daripada A. Ni A kita Macam mana kita nak dapat? Ambil sebelah dia punya sisi. 4 kotak dengan 2 kotak. Oh, maksudnya 1/2. Okey. Jadi kita tengok soalan yang soalan yang seterusnya. Okey. Bagi jawapan dekat saya. Okey, vektor untuk Y. Okey, vektor untuk Y. Apakah jawapan kita vektor untuk Y? Yang penting, kamu kira dulu kotak dia. Allah. Bergerak. Kalau malu nak cakap, tulis. Macam tu, 4 kotak. Okey, vektor Y ni, Ini berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak. Okey. Apa jawapannya rasanya? Y 7 kotak, A 4 kotak. 7 ke berapa sayang? Jawapan kita A ke B ke C ke D? Okey, bagus. Negatif 7/4. Okey, bagus. Sebab apa negatif? Sebab kamu tengok tanda dia. Okey, tanda dia berlawan arah. Okey, negatif 7/4. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, RS. Okey, vektor RS. Okey, siapa nak bagi jawapan? Sini 4 kotak. 5/4. Positif Okey, 5/4 A. Okey, betul. Terima kasih. Betul lah. Macam tu caranya Kadang-kadang soalan dia bagi gambar raja macam ni. Okey, dan soalan yang second last. Okey, yang kedua terakhir. Okey, tunjukkan bahawa titik-titik LMN adalah segaris. Diberi LM sama dengan 6X dan MN sama dengan 18X. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, dia kata segaris kan? Jadi kita buatlah satu garisan. Okey, saya nak tanya kamu ni. Okey, di antara LM dengan N, siapa titik sepunya? Siapa ingat siapa titik sepunya? M. Okey, terima kasih Muzrifah bagi jawapan M. Jadi saya buatlah LMN. Contoh kita nak tunjukkan dia segaris. Okey, tapi tak apa.
Ingat, kalau collinear segaris ke ataupun parallel, mesti kita buat macam ni. Oh, LM sama dengan vektor LM sama dengan K vektor MN. Kita cari K dulu. Jadi cikgu pun gantikan 6X sama dengan K, MN kita 18X. Jadi kita akan dapat K sama dengan 6X, 18X. Jadi kita akan dapat 1/3. Jadi kita berjaya lah mendapatkan nilai per mala kita. Okey, kita punya constant di mana 1/3. Jadi kat sini kamu lihat, oleh itu LMN adalah segaris di mana M adalah titik sepunya kita. Jadi kita berjaya buktikan ia adalah segaris ataupun collinear. Okey, kita tengok soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, soalan yang terakhir 8. Cikgu Nurul. Okey, ya saya. Sebelum kita pergi kepada latihan yang terakhir, saya nak bagi kod kelas yang terakhir untuk hari ini. Okey, kod kelas yang terakhir. Okey, kod kelas yang terakhir hari ini adalah 9. Okey, 9. Okey, nampak? Boleh dapat? Okey, kod kelas yang terakhir hari ini adalah 9. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, so sekarang kamu dah lengkap 4 kod kelas. Ingat, jangan share dengan kawan-kawan, jujur dan amanah. Okey, siapa yang baru masuk tu kamu hanya masukkan berapa kod kelas yang kamu berjaya dapat. Okey, murid-murid. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini, titik-titik PQR adalah segaris ataupun collinear. Okey, diberi PQ dan QR. Cari nilai K jika PQ sama dengan 1/2 PR. Macam mana kita nak buat ni? Okey, macam mana kita nak buat? Contohlah, nanti kamu punya homework pun macam ni kat soalan dia. Okey, jadi kalau saya tulis dulu bentuk gambar rajah dia tadi. Saya buat dulu collinear iaitu segaris. Saya tetap juga buat. Okey, titik sepunya. Okey, apakah titik sepunya kita ni? Siapa nak tolong? Q. Di antara PQ. Okey, bagus. Q. Okey, pandai. Jadi PQR. Jadi kita tahu PQ adalah A. Q ke R adalah K tolak A per 2. Per 2 pula. K tolak A 2. Okey murid-murid, dekat sini dia dah bagi dah. PQ sama dengan 1/2 vektor PR. Okey, so sekarang PQ kita dah ada nilai. PQ adalah A. Tetapi kita tak ada PR. Okey, tetapi daripada sini kita boleh cari vektor PR. Vektor PR adalah hasil tambah semua. Maksudnya A tambah K tolak 2 A. Macam tu. Jadi kat sini kamu pun boleh expand tau macam ni. A tambah KA tolak 2A. Boleh expand. Jadi kita akan dapat negatif A tambah KA. Dah dapat, baru kita gantikan dalam ini. Negatif A tambah KA. Macam tu. Jadi barulah kita expand. Sini A, kita akan dapat negatif 1/2A tambah K per 2A. Saya tak suka pecahan lah. Okey, macam mana nak hilangkan pecahan ni? Ataupun kalau kamu tak nak ada pecahan dekat sini pun boleh. Okey, 1/2 bawa ke kiri. Kita akan darab 2. Kita akan dapat 2A. Macam ni pun boleh. Negatif A tambah KA. Okey, jadi kita akan dapat 3A KA. Dan kita akan dapat K sama dengan 3. Okey, jadi kita berjaya dapat nilai K. Jadi setakat itu sahaja kelas kita hari ini. Okey, itu sahaja 8.1. Jadi daripada sini rumusan kelas kita. Okey, kamu berjaya membanding bezakan antara vektor dan skala. Lepas tu seterusnya mengenal pasti sama ada kuantiti vektor atau kuantiti skala. Okey, lepas tu kamu boleh mewakilkan vektor menggunakan terbaring garis berarah. Okey, lepas itu seterusnya membuat dan mengesahkan konjektor iaitu pendarapan vektor tadilah yang skala tadi kita dapat K, nilai K tadi dan mengesahkan sama ada dia selari secara automatik collinear juga. Okey, parallel dan collinear. Okey, sebagai penutup kelas kita, okey, tolong wakil siapa nak terangkan kesimpulan dan ulasan kelas kita pada hari ini.
Sorry. Terlupa nak on mic. Okay. Dapat cari Oh, ya ke? dapat cari pasangan vektor, lepas tu dengan negatif vektor, lepas tu dengan collinear vektor. Okey, bagus. Collinear vector. Terima kasih, Ben. Okey, dan ingat tau, ada positive vector, okey, equal vector yang sama, collinear and then parallel. Ingat ya? Okey, so sekarang kita kita tunggu link kehadiran yang akan dimasukkan oleh Cikgu Dalina. Okey. Jadi kita tunggu, nanti kamu boleh isi link kehadiran. Cikgu Dalina pun dah masukkan link kehadiran di dalam ruangan chat. Jangan lupa masukkan kod kelas. Kalau kod kelas kamu tak lengkap, tak apa, masukkan setakat mana yang kamu ingat, yang kamu masuk. Jadi teruskan, dah masukkan link kehadiran, bolehlah bersurai. Pada masa yang sama, di rumah tu rancang masa, uruskan masa. Kalau kamu tak dapat uruskan masa dengan betul, kerja semakin banyaknya homework tak siap. Lepas tu nanti akan menjejaskan kesihatan. Sebab apa? Kamu sentiasa mengejar masa. Jadi tolong uruskan masa dengan sebaik-baiknya.